استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia kasih sayang dan inayahnya jugalah dapat sesama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian daripada orang yang selalu melakukan ketaatan. Dan subhanallah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidupnya untuk melakukan ibadah, maka itu adalah salah satu isyarat bahawasanya amalannya diterima, sebagai satu petanda bahawasanya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah nakkan kebaikan ke atas diri seseorang itu, yufaqihu fid din, Allah berikan dia peluang dan peluang untuk dia faham ilmu agama. Bifaqihu fiddin. Orang yang faham agama ni, salah satu kriterianya adalah dia mengamalkan, dia menghidupkan amalan. Maksudnya banyak amal-amal salih. Maka kita minta pada Allah Ta'ala agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk terus melakukan ketaatan. Dan di dalam Quranul Karim sendiri, Allah Ta'ala ulang sifat orang yang baik itu adalah orang yang beriman lalu beramal. Al-amal, al-iman wal-amal. Illa alladhina amanu wa amilu. Al-amanu wa aminu. Orang yang beramal, orang yang beriman dan beramal. Beriman dan beramal. Jadi iman dan amal ini adalah dua komponen yang sangat penting bagi setiap individu Muslim. Barang siapa yang beriman lalu tidak beramal, seperti pokok
yang tidak berbuah kan, katanya gitu tak? Seperti pokok yang tidak berbuah, berilmu tapi tidak beramal. Orang yang beramal tanpa ilmu, seperti pokok yang lagilah mungkin pokok yang tak ada buah dan tak ada daun. Apapun juga, yang penting syukur pada Allah Ta'ala, kita diberikan kekuatan untuk meraih rasa nikmat halawatul iman, manisnya ibadah dalam apa juga yang kita lakukan. Subhanallah. Mewakili barisan NJK Masjid Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, malu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan ke surau, apatah lagi ke Facebook surau, di Facebook ini, ya, sebarang sumbangan infak dana surau boleh disalurkan ke Surau An-Nur Fasa 3A, iaitu 0501 2010 053038, Bank Islam. Dan ucapan terima kasih pada semua yang hadir, ya, kepada Makcik Siti Atikah Tukimin, ya, kepada Rafiah Ismayadi, Waalaikumsalam, kepada Kak Lin Mazlin, Masya Allah, awal-awal dah masuk, Masya Allah, terima kasih. Hakak Harun Niza, ada tengok kat TikTok konten tu kata kalau ada masa kita malas nak zikir, malas nak berdoa, malas nak beribadah. Apa tu dia kata? Saya pun dah tak dapat baca dah. Maksudnya itu tanda Allah tidak suka dengan amalan kita itu. Allahu Akbar, takutnya betul, ya Allahu Akbar. Jadi kalau kita malas nak buat ibadah, maksudnya itulah bagaimana Allah Ta'ala tidak mengalu-alukan kita. Ya, kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Itu hadisnya. Barang siapa yang tak suka jumpa Allah, barang siapa suka jumpa Allah, maka Allah suka jumpa dia. Dan barang siapa yang tak suka jumpa Allah, Allah lebih-lebih lagi tak suka jumpa dia. Allahu Akbar. Cuba bayangkan Allah tak suka jumpa kita. Sebab apa? Sebab kita sendiri tak suka jumpa Allah Ta'ala. Jadi kalau caranya nak tingkatkan rasa cinta, kita nak baiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ya, ataupun kita nak pastikan kesan ataupun outcome, ataupun kita nak Allah sayang kita, maka tanya balik diri kita ni sayang ke tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita ni sendiri nak solat tu rasa seronok ke rasa malas? Kita nak hadir ke kuliah agama ni rasa seronok ke rasa malas? Kita nak apa sajalah tuan-tuan dan puan, ya, ada rasa berat di hati. Man ahabba liqa Allah, tolong hadis ni tolong hafal. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa man ahabba liqa Allah, jumpa Allah, ahabballahu, Allah lebih suka, liqa'ahu, menjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah lebih-lebih lagi benci nak jumpa dia. Jadi kita sendiri mau ingatlah, sendiri mau ingat. Kalau kita nak orang senyum, kita kena senyum dulu. Kita nak orang sayang, kita sayang dulu. Kita nak orang hormat, kita hormat dulu. Kita nak orang bagi hadiah, kita bagi hadiah selalu. Kalau kita nak rasa kena pedumbuk, kita buat apa? Kita tumbuklah orang dulu, nanti kan orang datang nak tumbuk kita pula. Kita nak orang menyampah dengan kita, kita menyampahlah dengan orang pun menyampah dengan kita. Kita nak kena marah, kita marah dulu, orang pun marah dengan kita. Jadi apa yang kita buat, maka itu adalah cerminan respon yang bakal kita dapat. Kalau kita belajar dalam ilmu-ilmu psikologi pun, dia kata law of attraction. Kita akan tarik benda-benda yang tak elok. Itu bergantung pada apa yang kita niatkan lah. Apa yang kita niatkan di hati, benda-benda tak elok je datang. Sebab apa? Sebab itu yang ada di minda kita. Kalau kita turun luncur ais, luncur salji tu, kita akan cari apa? Kita cari jalan ke atau kita cari halangan? Kalau kita turun luncur luncur salji tu, kita kata, pokok, jangan langgar pokok, jangan langgar pokok. Kita akan nampak apa? Kita akan nampak pokok lah. Sebab kita tak nak langgar pokok. Jangan langgar pokok. Dia banyak pokok kalau kita luncur ais tu.
luncur ais, luncur salji. Tapi kalau kita cari mana tanda, follow the path, mana tanda. Bila kita kata mana tanda, kita akan, ataupun ikut tanda. Mata kita ni akan cari tanda. Kita akan cari isyarat tu. Beza walaupun matlamatnya sama, iaitu tak langgar pokok dan mencari tanda. Tapi sebabkan apa yang kita sebut tu tak nak langgar pokok, maka mata kita akan cari pokok untuk tak nak langgar. Tapi kalau kita cari mana tanda, follow ikut tanda. Kita akan turun luncur ais tu, luncur salji tu akan cari tanda begitu. Jadi kita ni kena banyak berfikiran positif, banyak berfikiran yang baik-baik. Mudah-mudahan yang baik-baik yang akan datang pada kita, insya-Allah. Sebab kita memandang yang baik tu je. Kalau kita rasa mengeluh, stres, tension, kita tak akan nampak nikmat Allah Ta'ala. Jadi nak nampak nikmat Allah Ta'ala ni kita kena apa? Alhamdulillah, walaupun aku sakit, tapi aku masih lagi ada orang-orang yang tersayang. Walaupun aku penat basuh pinggan mangkuk, tak habis-habis pinggan mangkuk, tapi itu adalah sebagai tanda dalam rumah ni ada orang yang banyak makanan. Ada orang makanan pun tak ada. Nampak kan? Aku ni penat, tak habis-habis lipat baju. Kita ubah cara, Alhamdulillah. Disebabkan banyaknya baju bertimbun tak berlipat ni, menandakan orang dalam rumah ni ada air nak mandi. Berapa ramai orang di Afrika tak ada air nak mandi. Sebab dia banyak air nak mandi lah tu, yang dia salin baju banyak tu. Jadi kalau kita rasa penat nak basuh pinggan, kita penat nak lipat baju, kita kena ubah psikologi kita, syukur pada Allah Ta'ala kerana rumah ni makanan masih banyak. Rumah ni masih banyak lagi air yang boleh orang nak mandi. Itu banyak baju basuh tu. Kemudian kalau kita rasa penat nak kemas rumah, Alhamdulillah rumah ni masih lagi ada penghuni untuk bermain-main. Nanti kan esok lusa aku sorang-sorang je, dah tua ni tak ada orang nak datang rumah kita, contoh. Jadi kita ubah persepsi kita, cara kita pandang, insya-Allah kita akan lebih ceria dan bersyukur. Masya Allah. Tanya Siti Maisarah, maaf masuk lambat, tengok kuliah dalam perjalanan pi kerja, Masya Allah. Terima kasih Kak Puzia hadir pada pagi ini, Masya Allah. Nurmala Saleh, Marda WKN, Kak Maria, Asbaq Zuraida, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kak Samsiah Saleh. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab Wasiat Imam Ghazali, membicarakan peringkat rintangan manusia untuk bertemu dengan Allah. Terima kasih Kak Suzana, masya-Allah hadir pada Ampang. Kita bicarakan rintangan dalam kehidupan manusia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Halangan sama ada datang daripada luar ataupun dalam. Ini pesanan Imam Ghazali. Kita ni semua dalam perjalanan nak cari Allah Ta'ala. Nak mencari Allah Ta'ala, dia ada banyak jalan. Dan dia ada banyak rintangan. Rintangan ini akan ada di depan kita. Sama ada datang daripada makhluk Allah yang berupa kawan kita, ataupun makhluk Allah berupa jin dan syaitan, ataupun berupa makhluk Allah pujuk rayu dunia, ataupun makhluk Allah yang bernama nafsu yang duduk di dalam hati kita ni. Jadi ada 4 musuh ataupun 4 rintangan yang akan berada di hadapan kita untuk mengganggu perjalanan mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita masuk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung daripada syaitan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman suratul Mu'minun ayat ke-97 dan 98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepada kamu daripada hasutan syaitan, dan aku berlindung kepada kamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan itu tidak menghampiriku. Surah Al-Mu'minun ayat ke-97-98 ini adalah doa yang dilafazkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ataupun ayat doa ni boleh dijadikan amalan pagi dan petang. Dekat mana?
surah Al-Mu'minun ayat 97-8, doa untuk diamalkan pagi dan petang untuk lindung daripada syaitan. Ya, terima kasih kepada Syasha, kepada Didi, Masya Allah, dan kepada Aisyah Zakaria. Apa doanya? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Suratul Mu'minun ayat ke-97-8, doa yang boleh kita hafal bersama, insya-Allah menjadi penyebab untuk kita lindung daripada gangguan syaitan. Kita bisik ke anak kita, qul a'udzu birabbika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini antara doa yang kita boleh baca sebelum nak masuk solat tu. Kan kita baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas kita istighfar, kita pun kata a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika min ay yahdurun. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya betul kita tu. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Maka kita sambung lagi. Jika begitu, maksudnya Allah Ta'ala minta Nabi kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Jika begitu, kata Imam Ghazali, jika begitu, apatah lagi kita ni? Maksudnya apa? Maksudnya kita ni lagi dituntut untuk berlindung daripada syaitan. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan akal, ilmu dan bentuk fizikal. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia masih memerlukan pertolongan dan perlindungan Allah dari kejahatan syaitan. Jika Rasul SAW pun disuruh untuk meminta perlindungan Allah, apalagi dengan manusia yang biasa, yang sedikit ilmunya, serba kekurangan, bahkan sering lalai ini. Jadi syaitan ini dia tak pernah tidur daripada nak ganggu kita, tuan-tuan dan puan. Ya? Kan kita baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Daripada waswas syaitan yang berada sudurin nas, yang berjalan di dalam darah-darah manusia, fi majrad dam, yang berjalan di dalam darah-darah manusia ni, jin, syaitan. Ya, dia ni tak ada jisim dan tak ada jirim, jin dan syaitan. Dia boleh masuk ke dalam badan kita ni, dia boleh ganggu lah. Maksudnya fizikal badan kita ni dia boleh ganggu. Sebab tu kita kena minta pada Allah Ta'ala, qul a'udzu rabbika min hamazatis syayatin wa qur rabbi ay yahdurun wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Kita minta lindung, ya Allah, aku minta lindung daripada gangguan syaitan dan daripada kehadiran mereka. Kerana dia boleh ganggu physically, dia boleh ganggu mentally, dan dia boleh ganggu emotionally. Dia boleh ganggu physical, dia boleh ganggu mental, dia boleh ganggu emosi. Kalau Nabi pun disuruh minta lindung kepada Allah Ta'ala, maka kita jangan sombong untuk minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada syaitan. Ya? Allahu Akbar. Ya, betul. Syaitan sentiasa mengganggu kita tanpa henti, tanpa rasa letih. Betul Kak Khadijah. Ya, syaitan ni ganggu. Jin pun sama. Jin sama naik, syaitan pun sama. Kita dah lah ada musuh namanya syaitan. Jin pula. Jin pula ganggu kita. Ya Allahu Akbar. Ya. Dua-dua makhluk ni suka mengganggu manusia. Cuma jin ni pun samalah. Dia diutuskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk pula nak ganggu kita. Sibuklah urusan betul taat pada Allah Ta'ala, tapi sifat mereka suka mengganggu. Baik, berhati-hatilah dalam pergaulan, kerana seseorang itu mudah terpengaruh dengan ajakan dan kemahuan orang lain. Contohnya, mereka melakukan kejahatan, maka dia pun mengikutinya. Jika mereka membuat maksiat, dia juga akan melakukannya, kerana tidak mahu dikatakan tidak setia dan tidak sehaluan dengan sahabat mereka. Selain daripada godaan iblis dan syaitan ini, kalau kita duduk dengan kawan-kawan contohnya, Allahumma salli ala sayyidina. Terima kasih kepada Kak Masli. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan contohnya, ya, kita duduk dengan kawan-kawan, kawan tu kata, semalam aku tikar nombor ekor lah, sikit lagi nak kena.
Aku tikam 3655. Tapi yang keluar nombor cabutan itu 3656. Allah sayang. Allahu Akbar. Dia boleh sebut Allahu Akbar. Ruginya aku silap nombor dia sebut perkataan maksiat tu pula depan kita. Perkataan maksiat. Dia buat maksiat depan kita. Tapi mulutnya tu Allahu Akbar pula. Dan lah bawa nombor ekor pergi masjid pun ada. Itu masalah tu. Dan lah bawa nombor ekor pergi masjid. Tengah solat jatuh nombor ekor. Kata tak apalah kan aku collect lah nanti nak sembahyang. Elok nak sembahyang, nak sujud tu pergi pula depan Bilal. Bilal pun tengok, sudah ni nombor siapa ni? 3655 kata. Bilal pun tengok poket dia. Nasib baik nombor aku ada dalam poket. Nombor siapa ni? Bilal pun tinggal nombor ekor juga. Bilal kata tak apalah nanti aku nak ambil lah, buat malu siapa tinggal nombor ekor, tak pandai nak jaga barang sendiri. Dia pun elok turun, pergi depan imam. Imam pun nampak nombor ekor. Imam kata, ya Allah, ni nombor siapa ni? Tak apalah. Kan dia kata, imam pun kata, Bilal ni sekarang ni lah dia nak bagi nombor ekor. Bagilah selepas semayang. Tengah semayang lah dia nak submit nombor ekor. Maksudnya, ya Allah, ada orang hentikan nombor ekor bawa di masjid. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih ke Asina daripada Johor. Masya Allah. Ya Allah Akbar. Jadi secara umumnya kita ni ada gangguan syaitan, ada gangguan daripada manusiawi. Kalau kita duduk dengan kawan-kawan yang buat maksiat, jangan ingat kita tak buat. Kita terlepas daripada dosa tu. Kalau kita redha terhadap maksiat yang dilakukan oleh kawan kita, Allahu Akbar, ya, kita akan kita redha dengan maksiat kawan kita tu. Kita siap kata, seronok engkau semalam. Allahu Akbar. Kita meredai maksiat itu. Itu lebih besar impact dia, ya, lebih besar. Sebab kawan tu tak rasa bersalah pun. Sekali kita redha, lepas tu kita nak tegur dah susah dah. Baik. Kadang-kadang demi orang lain, diterolak cantik suara ustaz. Terima kasih Kak Azhar. Macam mana cantik suara tu? Kan boleh tengok suara tu, boleh tengok, masya-Allah. Seseorang rela mengorbankan dan mengkotorkan urusan akhiratnya. Sesungguhnya berdosa orang seperti ini. Kadang-kadang dia sanggup merosakkan ibadahnya demi orang lain. Itu masalah tu. Yalah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi, bagaimana Allah Ta'ala rakamkan cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa AS. Nabi Khidir AS nampak budak lalu dibunuh budak tu. Maka apa kata Musa? Wahai Khidir, kau buat sesuatu yang mungkar. Kenapa kau bunuh budak? Apa kata Nabi Khidir AS? Budak ni nanti akan merosakkan iman mak bapak dia. Nampak? Mak bapak dia seorang yang merupakan orang yang beriman. Tapi sebab sayang ke anak, sanggup rosakkan iman. Maka aku takdirkan, Allah takdirkan matikan budak itu agar Allah datangkan anak yang baru. Kita ni kalau dah sayang punya pasal, benda salah pun kita buat je. Sayang ni. Masalah. Kalau dengan anak kita, kadang-kadang kita, Allah, hai anak pula dah. Ayah, nak. Nak juga. Nak dia hentak-hentak kaki. Kita ni ayah. Beli jugalah. Kan? Saya lah tu. Ya? Anak nak beli, ayah nak beli toys. Dia kata, kena pergi sekolah dulu baru beli toys. Tak, nak toys dulu baru pergi sekolah. Kalau tidak, tak pergi sekolah. Allahu Akbar. Kita pun pergilah kedai mamak. Belilah macam-macam toys tu. Beli tu, bubble tu. Allahu Akbar. Habis dah. RM5 habis. Dan kita bukanlah nak berkira beli toys bubble tu, tapi nak kiranya ialah kita ni tewas dengan pujuk rayuan. Ya, kalau anak tu nak tengok oyang, nak tengok oyang juga. Kita pun pergilah. Tapi tengok dengan laki dengan perempuan je, jangan ada laki, kamu pergi. Okey ayah. Kita bagi kebenaran anak pergi tengok oyang dengan grup perempuan je. Sampai di sana dia jumpa boyfriend dia duduk sebelah pakwa dia. Duduk sebelah pakwa dia, peluknya, dia pegang tangan anak kita, dia cium pipi anak kita. Kita mana tahu kat rumah. Tapi disebabkan kita benarkan itu, kadang-kadang kita pun berdosa juga. Elok pakcik, budak lelaki tu, pakcik nak minta izin boleh? Apa izin kamu? Saya nak bawa anak pakcik perempuan tengok oyang. Tak boleh. Orang mana boleh orang perempuan orang lelaki keluar berduaan pergi ke bangun wayang katanya.
Lepas tu dia berkata, tak pakcik, kita bawa kawan-kawan, ramai kawan-kawan ni. Kita nampak je saya bawa anak pakcik sekarang ni, tapi kami pergi bergrouping. Bapak ni sayang pada anak. Okeylah kau pergilah. Pergilah, tapi syarat jangan pegang-pegang. Allahu Akbar. Bapak ni pun bagi. Akhirnya anak kita pegang apa semua. Akhirnya berdosa. Bapak pun sama dosa, anak pun sama dosa. Sebab bapak tu benarkan anaknya tu pergi keluar dengan lelaki lain, dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kalau bapak ni bijak, mari sini. Bapak, pakcik nak jumpa kamu kejap. Apa dia pakcik? Sini. Apa dia pakcik? Ini abang dia tau. Kalau kamu buat apa-apa kat dia, lebam biji mata kau. Kan itu bapak itu lebih proaktif lah. Kamu dah kerja? Dah pakcik. Kamu umur berapa? Umur saya 24 tahun pakcik. Kerja dah? Kerja apa? Saya kerja kat tu kedai masak-masak. Saya chef pakcik. Alhamdulillah. Mari salam tangan. Apa pakcik? Salam lah dulu. Baik. Aku nikahkan kau dengan anak aku. RM80 hutang. Apa ni pakcik? Kau nak ke tak nak? Okey, saya terima nikahnya anak pakcik dengan RM80 hutang. Ada abang ni sebagai saksi. Sah Sah. Ni anak pakcik ni. Kau pergilah tengok wayang. Kau jagalah dia elok-elok macam pakcik jaga dia. Kau jadikanlah dia isteri yang solehah. Kau didiklah dia sebagai macam mana pakcik sayang dia. Kau jagalah. Kau tengoklah wayang. Lepas habis wayang tu, engkau buatlah wayang. Kata pakcik ni tadi. Dapat pahala. Ya Allahu Akbar. Dia pegang tangan, dia cium pipi, dia peluk anak kita. Dapat pahala. Bapak pun dapat pahala, anak pun dapat pahala. Pasal dah ambil suami dia. Silap-silap akhir tahun dapat cucu pula. Allahu Akbar. Syukur pada Allah. Itu bapak yang bijak. Sebab tu anak laki, anak perempuan ni kita kena lepas cepat. Anak perempuan ni kita kena lepas dia cepat. Kalau dia dah ada boyfriend, kita tengok sebelah segi dia solat. Kamu solat tak? Jaga solat tak? Tak apa. Kalau kamu jaga solat, pakcik bagi kamu kahwin. Sedang. Zaman dulu ni kalau kalau budak lelaki datang, cukup sifatnya. Cukup agama, cukup sifat dah. Cukup agamanya. Maka kalau dah ada orang yang sayang, bagi je lah. Syarat contohnya nak mainan, solat jangan tinggal. Betul. Kita bagi sikit dipanggil tugas untuk dia lakukan. Contohnya begitu. Siapa nak pergi Johor Bahru, nak ikut Abi pergi Johor Bahru, nak, dengan syarat kemas toys, kemas. Maka bolehlah pergi Johor Bahru. Contohnya. Baik, kita nak berjalan lah masa tu pun. Memang dah nak pergi Johor Bahru, sajalah nak create environment tu. Siapa nak ikut Abi pergi Johor Bahru, tolong Umi kemas toy. Dia pun kemas toy semua. Lepas tu dia pun ikut kita pergi kerana. Itu contoh lah. Ataupun siapa yang nak ikut Abi pergi masjid, tolong hafal surah Wadduha. Kalau kabut hafal surah Wadduha. Contohnya. Gitu. Baik. Kadang-kadang demi orang lain seseorang rela mengorbankan dan mengotori urusan akhiratnya. Sungguh berdosa orang seperti ini. Jika dia tidak ikut kehendak mereka, maka mereka akan membenci dan mengganggunya. Malahan, mereka akan mengatakan bahawa dia ketinggalan zaman. Saat dia berjalan-jalan, mereka akan mencemuh sehingga urusan dunianya juga terganggu. Seterusnya, dia tidak akan merasa tenteram sehingga dia memusuhi dan berlawanan dengan mereka. Disebabkan kita nak be part of the clique tu. Kita nak jadi dengan kawan-kawan tu, kan kita ada clique masing-masing. Jadi bila kita nak bersama tu, kita meredai maksiat yang dilakukan. Ini musibah. Jangan kita redha maksiat yang kawan kita lakukan. Kalau salah, sebut salah. Sebab tu bahaya kalau pilih kawan yang salah. Saya ada seorang kawan boleh berhenti rokok sebab dia salah pilih sebab dia pilih kawan yang tak isap rokok. Lepas tu lepas dia kahwin, dia nak berhenti rokok dia sebab nak kahwin, dan alhamdulillah dia berhenti rokok, dia pilih kawan-kawan yang tak isap rokok masa lunch time. Lunch hour tu dia duduk dengan kawan yang tak isap rokok. Tapi lepas berkahwin, dia duduk dengan kawan-kawan yang isap rokok balik. Akhirnya dia isap rokok balik. Saya pun tanya dia, kenapa Syekh merokok sedangkan sebelum ni dah berhenti dah? Ustaz, sebelum ni saya nak berhenti rokok sebab saya nak kahwin Ustaz. Sekarang ni saya dah kahwin Ustaz, saya tak tahu macam mana nak berhenti. Takkan saya nak kahwin lagi baru saya berhenti rokok? Dah tu
Takkan nak tunggu kahwin lain baru nak rokok, nak berhenti rokok. Berhentilah Syekh, kenapa suruh start balik? Contohnya begitulah. Saya ada seorang kawan, dia boleh turun berat badan 60 kilo. Daripada 120 kilo, 130 kilo, berat dia jadi 70 kilo dah. 50 kilo hilang. Kerana apa? Kerana dia duduk dengan kawan-kawan yang diet. Duduk dengan kawan yang diet, kita yang tak diet pun rasa nak terdiet dah. Sebab semua makan salad je. Takkan kita nak makan nasi dengan donat, dengan kek secret recipe. Semua makan salad je. Kan? Semua pinggang semua 25. Semua pinggang 20, 30 je. Kita pinggang 45. Jadi kita fikir panjang. Astaghfirullahaladzim. Jadi secara tak langsung kita terinspirasi untuk turun berat badan. Sebab semua makan. Sebab semua diet. Tapi kalau kita seorang je diet, semua orang melantak macam esok, macam tiada esok dah bagi dirinya. Kita pun melantak jugalah. Itu masalah tu, ya. Kita seorang je diet, tapi tengok, dia melantak macam tak ada esok dah ni. Aku pun nak kena makan juga. Dia pun makan juga. Okey. Nampak macam mana? Jadi kena pilih kawan yang betul. Kalau kita nak berubah, kita pilih kawan yang baik-baik. Kita hantar anak pergi sekolah yang baik-baik sebab kita nak dia dapat kawan yang baik-baik. Itu sekolah tu penting. Kita kena kenal, nak didik anak kita, kena kenal siapa kawan anak kita. Saya masa kecil-kecil, mak saya selalu bawa pergi mandi sungai dekat Batu 12 Gombak. Kadang-kadang mak orang lain bawa saya pergi Port Dickson pula. Kita ikut mak kawan orang. Mak kawan saya, mak kawan saya lah. Pergi ke Port Dickson mandi. Ikut seorang lagi mak pergi ke kebun. Jadi mak-mak zaman dulu ni suka layan kawan-kawan anak. Makan tengah hari rumah kawan pula. Kita lepak rumah dia. Sabran, kamu nak telur goreng tak? Makcik nak masak telur. Okey. Dia orang pun datang rumah saya. Sabran, rumah kau ni tak ada ni ke? Tak ada kuih raya? Ada. Kita pun bagi kuih raya. Habis satu balang kuih raya. Maksudnya zaman dulu ni suka duduk rumah kawan. Lepas tu mak kawan tu kenal siapa kawan anak-anak dia. Zaman sekarang ni kita mungkin tak berapa nak kenal kawan anak kita. Kena kenal, kena ada engagement. Paling kurang budak tu kata, segan aku dengan mak dia ni. Nak buat tak elok dengan anak kita, teringat muka mak. Kamu buat tak elok dengan makcik, dengan anak makcik, siap kamu. Pokok kerengga tu makcik ikat kamu kat pokok kerengga. Dia pernah kena tahu. Kena ikat kat pokok kerengga. Dia kata, kamu jangan buat, kena ikat dekat pokok kerengga. Jadi banyak benda yang perlu kita nilai dalam kehidupan kita. Kawan. Macam ni lah kawan-kawan yang datang ke kuliah maghrib, kuliah subuh ni. Siapa yang datang sini sebab kena tag? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tanda kawan yang baik. Ya, kita hidup ni nak kena ada kawan yang baik. Jadi hindarilah daripada kawan yang jahat. Ya. Padahal, satu lagi saya nak tegur. Orang yang naik basikal pakai ketat-ketat ni. Masalah dia adalah ahli masjid. Ya betul. Ahli masjid. Dia masuk geng basikal. Tak salah masuk geng basikal. Tapi geng basikal tu pakai baju ketat sampai nampak semua badan tu pasal apa? Dah penyudahnya ahli masjid ni dah pakai ketat semua satu badan. Saya katalah, kalau pakai longgar-longgar tu sangkut ke dalam rim basikal. Angin kuat sangat ke nak lawan tu? Dia tak pakai melekap pada badan. Melekap sehabis boleh macam litua di Langkawi punya cyclist tu. Saya kata, ya Allah Syekh, tak payahlah pakai sampai nak nampak terjojol. Sebab kawannya pasal ni, kawan tu hadiahkan baju cycling. Dia pakai baju cycling sampai ketat. Ya Allah Akbar Haji. Malu saya nak tengok Haji. Kita nak tengok pula malu. Ini sebab apa? Sebab kawan. Ya, kawan kaki pancing, kawan naik basikal, kawan kaki hiking, kawan main golf. Semua ni semua kawannya pasal. Elok-elok kaki masjid dah hilang sebab pergi golf. Boleh elok kaki masjid dah hilang pergi mancing. Bolehlah pergi mancing, bolehlah main golf, tapi kena jaga adab dan batasannya, ya. Kita pula pening, ya. Jadi saya nak berkawan dengan imam, bolehlah berkawan dengan imam, tak ada masalah. Berkawan dengan imam tak ada masalah, kan. Boleh jogging sama-sama dengan imam. Kita jogging tak ada pula pakai baju ketat, okey je. Dia jogging seketat habis boleh. Allahu Akbar. Ya. Padahal perkara ini akan menimbulkan masalah baru dan dia akan jatuh ke dalam kancah kejahatan. Sedangkan jika mereka memuji dan mengagungkan maksiat, dikhawatiri dia akan bersikap sombong.
Padahal di hadapan mereka memuji, sedangkan di belakang mereka mencemooh. Akan tetapi jika terang-terangan mereka mencela dan menghina kawan yang buat maksiat tadi, dia khawatiri akan bersedih dan sengsara. Jika dia kurang menerima celaan dan hinaan itu, dia mungkin akan bersedih juga. Atau mungkin juga akan marah. Tetapi bukan marah kerana Allah, sebaliknya kerana nafsu. Kedua-dua keadaan tersebut merupakan reaksi yang membinasakan. Habis. Jadi, kalau kita nak jadi baik, maka pilihlah kawan yang baik. Kawan yang jahat ini adalah salah satu halangan untuk mencapai maksud kenal Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Dah sampai 7.19 dah ni, jadi 20. Selamat berqailullah. Selamat solat isyraq dan solat duha, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini dapat sama kita ambil pengiktibaran. Dan terima kasih di atas kehadiran semua. Dan yang mana apa yang faham-faham, tak faham, buat faham nah. Jadi insya-Allah apa-apa yang disampaikan dapat sama kita ambil pengiktibaran dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Maksudnya kalau nak basikal, baju jangan longgar, jangan ketat-ketat. Kalau nak berhenti rokok, kawanlah dengan orang yang tak merokok. Kalau nak pergi masjid, datanglah dengan orang-orang yang selalu pergi masjid. Insya-Allah kalau kita kawan dengan yang baik-baik, kita pun akan jadi baik. Kalau kita kawan yang tak berapa senonoh, kita pun tak ada senonoh tu. Jadi kawan yang senonoh. Saya sampai sekarang tak jumpa apa maksud nonoh. Sebab senonoh dengan tak senonoh. Jadi nonoh ni apa? Jadi tolong carilah apa perkataan nonoh tu. Senonoh ni apa? Saya tak jumpa lagi senonoh dengan tak senonoh. Jadi kalau kita nak kawan yang senonoh, kita nak jadi orang yang tak, kalau kita berkawan dengan kawan yang tak senonoh, maka kita pun tak senonoh juga. Kalau kita kawan dengan kawan yang senonoh, maka senonohlah kita. Tapi ceritanya nonoh ni apa? InsyaAllah kita akan sambung pada Rabu minggu depan. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan di saya. Aku lemah dan tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.